Menurut Kamus Dewan edisi keempat, setinggan ialah orang yang menempati tanah kerajaan secara haram. Isu ini diguna dalam kajian kami di bawah tema imajinasi sosiologi. Isu rumah setinggan di Malaysia telah menjadi masalah utama sejak dahulu lagi dan sudah popular kerana sering menjadi perbualan mulut dan sering diperkatakan di media massa. Selain itu, menjadi perhatian kepada wakil rakyat, badan bukan kerajaan iaitu NGO, agensi kerajaan dan lain-lain lagi. Hal ini juga, isu rumah setinggan dikaitkan dengan gambaran yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan. Rumah setinggan merupakan perumahan haram yang tidak mendapat kebenaran dan kelulusan dari pihak berkuasa. Hal ini kerana tanah tempat perumahan setinggan tidak mengikut kehendak serta bahan binaan yang digunakan tidak diluluskan. Isu rumah setinggan ini kebanyakannya didapati di negeri-negeri yang maju. Contohnya di Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan Johor Bahru. Ketempatan rumah setinggan ini kebanyakannya wujud di kawasan-kawasan pantai, bekas lombong. Kebanyakan yang menduduki rumah setinggan ini ialah warga negara asing seperti masyarakat Indonesia, Bangladesh dan lain-lain lagi. Beberapa kajian mendapati sebahagian besar daripada masyarakat rumah setinggan ini terdiri daripada golongan miskin maupun golongan yang berpendapatan rendah. Contoh gambaran rumah setinggan yang sering dipaparkan ialah mencemarkan persekitaran dengan keadaan bangunan yang agak buruk, kemiskinan, kesesakan, tidak lengkap kemudian infrastruktur dan mempunyai masalah sosial. Manusia tidak dapat dipisahkan dari rumah kerana rumah adalah satu-satunya tempat perlindungan bagi mengelak daripada segala ancaman dan bahaya yang mungkin berlaku kepada kita. Kepesatan penduduk di bandar atau berlakunya proses urbanisasi selepas kemerdekaan adalah perkara yang akan mewujudkan rumah setinggan di sesebuah kawasan. Jadi, apakah faktor atau punca wujudnya penempatan rumah setinggan? Yang pertama ialah peningkatan kos rumah yang tinggi. Hal ini pendapatan seseorang yang rendah adalah salah satu masalah yang selalu didengari bagi memiliki sebuah rumah yang selesa untuk didiami. Seterusnya ialah kebanjiran parti juga telah mewujudkan masalah penempatan yang lebih serius kerana kemasukan mereka ke dalam negara secara haram menyebabkan mereka terpaksa membina rumah setinggan di kawasan yang terbiar. Dan faktor yang ketiga ialah peningkatan aktiviti perindustrian. Perubahan corak pekerjaan daripada pertanian kepada perindustrian menyebabkan berlakunya penghijrahan dari luar bandar ke bandar. Oleh itu, apabila berlakunya peningkatan penghijrahan ini akan menyebabkan berlakunya kepadatan penduduk, maka kediaman dan penempatan yang tersedia di bandar tidak dapat dipenuhi. Jadi, mereka mencari alternatif dengan mendirikan rumah setinggan sebagai pilihan terakhir mereka. Jadi, apabila wujudnya penempatan setinggan, ini akan menimbulkan kesan-kesan yang negatif kepada persekitaran dan masyarakat. Antaranya ialah sistem perumahan setinggan yang tidak sistematik akan berlakunya pencemaran air, terutamanya setinggan di tepi sungai yang mudah bagi mereka untuk membuang sisa sampah sarak serta sisa kumbahan terus ke dalam sungai. Bukan itu sahaja, kemasukan parti ke negara Malaysia secara haram yang tidak menjalani pemeriksaan dan kesihatan boleh membawa kepada penularan penyakit berjangkit. Malah, peningkatan kes jenayah juga berlaku seperti pembunuhan serta kecurian akibat daripada kekurangan kewangan untuk kelangsungan hidup mereka. Maka, hal ini menyebabkan masyarakat tidak di sekeliling merasa diri mereka tidak selamat akibat perbuatan mereka yang terlalu agresif. Di samping itu, langkah mengatasi isu isi rumah setinggan adalah unit penyelidikan sosioekonomi. Unit ini akan diminta untuk menganalisis semua aspek mengenai kesetinggan di negeri ini di samping menjalankan kajian tentang peranan yang sebenar yang boleh dimainkan oleh agensi-agensi kerajaan, badan-badan berkanun serta pihak swasta tertentu dalam menangani masalah setinggan. Unit ini juga harus dibebankan dengan tugas untuk memperoleh data yang lengkap serta terkini mengenai setinggan di negara ini.
Okey, selain daripada itu, langkah menaikkan kadar gaji pekerja dan menyediakan perumahan serta peluang pekerjaan dapat membantu dalam mengurangkan masalah setinggan. Perkara ini secara tidak langsung dapat membantu golongan pekerja sektor awam yang berada pada aras kemiskinan untuk keluar dari kancah berkenaan. Seterusnya, program perumahan kos rendah. Rancangan ini menyentuh tentang pewujudan satu sistem pendaftaran yang seragam dan berkesan serta memastikan program-program ini dimanfaat oleh golongan sasaran. Penubuhan sistem pendaftaran terbuka bertujuan memastikan pemilihan dan pengagihan rumah kos rendah dan rumah bangsa awam dilaksanakan oleh adil serta menepati kumpulan sasarannya. Kes seterusnya memperketatkan lagi pengawalan kemasukan migrasi dari luar negara. Langkah ini dapat mengurangkan berlakunya kebanjiran masuk migrasi dari luar negara yang menyebabkan wujudnya kawasan pertempatan setinggan yang semakin berleluasa di kawasan bandar. Kemasukan migrasi ini haruslah dipandang serius dan dititik beratkan oleh pihak berkuasa bagi mengurangkan masalah pertempatan setinggan yang akan didirikan oleh golongan tersebut secara haram di tanah-tanah kerajaan yang terbiar. Okey, justru langkah dalam meningkatkan kemajuan dan pembangunan di pinggir bandar perlu bagi mengelakkan golongan yang tinggal di kawasan pinggir pantai tidak berhijrah ke kawasan bandar untuk mencari pekerjaan dan memperbaiki taraf hidup mereka. Pihak kerajaan terutamanya akan merangka beberapa projek pembangunan yang sesuai untuk dibina di kawasan pinggir bandar. Ini adalah bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang menjalankan aktiviti pekerjaan mereka. Oleh sebab itu, peluang pekerjaan tidak akan tertempu di pusat bandar sahaja dan ini dapat mengurangkan migrasi penduduk luar bandar terus ke pusat bandar kerana mereka juga mendapat peluang untuk bekerja di kawasan pinggir bandar dengan pelbagai sektor pekerjaan. Okay, akhir sekali pandangan dan harapan. Pada pendapat saya, kesan yang paling nyata ialah mencemarkan landscape bandar tersebut. Sebaliknya, bandar yang tersusun akan menarik kedatangan para pelancong untuk menikmati keindahan bandar tersebut. Contohnya, kawasan Kuala Lumpur yang penuh dengan rumah setinggan telah mencemarkan imej Kuala Lumpur sebagai satu bandar yang terancang dan maju. Selain itu, ketenteraman sesebuah tempat terganggu juga merupakan masalah yang paling jelas dilihat apabila rumah setinggan muncul dengan pantas. Akibatnya penduduk tersebut kurang mementingkan kebersihan dan kesihatan mereka lalu membawa penyakit yang boleh berjangkit. Sebaliknya, infrastruktur yang cukup dan lengkap mampu mengawal pembiakan kuman-kuman yang membahayakan. Kesimpulannya, segenap lapisan masyarakat termasuk pihak berkuasa tempatan perlu memandang serius terhadap isu ini dan mengambil langkah yang sepatutnya untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak berkuasa perlu bertindak dahulu sebelum perkara yang buruk timbul.